Salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan lihat kepada 4.2 penyelesaian masalah poligon. Jadi, sila rujuk buku kerja 2, latih diri 4.2, muka surat 22. Saya akan membincangkan beberapa soalan penyelesaian masalah. So, kita lihat pada muka surat 22, soalan 1. So, rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada pelan lantai teater. Hitung sudut pentas jika teater tersebut berbentuk dodekagon sekata. Jadi di sini dodekagon bermakna dia mempunyai 12 sisi. Okey. Untuk mencarikan sudut pentas bermakna bahagian ini, sudut pentas. Jadi katakan saya wakilkan sudut pentas dengan satu pemboleh ubah X. Okey, katakan ini adalah X. Kemudian bahagian-bahagian yang lain saya gunakan huruf yang lain, pemboleh ubah yang lain. Memandangkan dia ialah dodekagon sekata, bermakna setiap sudut di dalam adalah sama. Yang berwarna biru ni adalah sama. Jadi katakan sudut pedalaman di sini adalah Y. Maka setiap satu pun Y. Kemudian tanda ini bermakna 90 darjah sudut tegak. Selain itu, pentas adalah mempunyai 7 sisi. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sisi daripada 12 sisi tersebut. So, di sini ada 7 sisi. Jadi, kita nak carikan berapakah nilai X. Tetapi pada masa yang sama, kita juga mempunyai pemboleh ubah yang satu lagi, iaitu Y. Dan kenapa ada Y yang sama, 4Y yang sama disebabkan pentas ini adalah sebahagian daripada teater. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ialah kita carikan sudut bagi Y ataupun juga dikenali sebagai sudut pedalaman bagi dodekagon sekata tersebut. Memandangkan dia adalah sekata, bermakna sudut pedalamannya juga adalah sama. Okey, kita imbas kembali untuk mengirakan sudut pedalaman bagi suatu poligon, maka di sini sudut pedalaman bagi lantai teater ini ialah N tolak 2 darab 180 darjah bahagi dengan N, dan N merupakan bilangan sisi. Jadi untuk pentas ini, untuk teater ini, dia mempunyai 12 sisi. Jadi kita gantikan N dengan 12, N tolak 2. 12 tolak 2 darab dengan 180 darjah. Jadi N adalah 12. Dari sini kita akan mendapat 1000. Okey, buat satu persatu pun boleh. Maka kita akan mendapat 150 darjah. So, apakah makna 150 darjah ini? Ini adalah nilai bagi Y. Y adalah 150 darjah. Jadi kita telah selesai langkah pertama. Sekarang kita lihat kepada langkah kedua di bahagian tengah ini. Jadi untuk langkah 2, kita akan melihat pula pada rajah yang diberi. So, dalam rajah ini mempunyai 7 sisi. Jadi untuk mendapatkan jumlah sudut pedalaman bagi rajah ini, kita gunakan formula N tolak 2 darab 180 darjah. So, N di sini adalah bilangan sisi, iaitu 7. 7 tolak 2, kemudian hasilnya kita darabkan dengan 180. So, kita akan mendapat 900 darjah. So, 900 darjah adalah hasil tambah sudut pedalaman di dalam
rajah yang diberi ini. Jadi kita akan pergi pula kepada langkah 3. Untuk langkah 3, kita akan melihat kepada sudut-sudut pendalaman di dalam pentas. Jadi, dengan merujuk kepada rajah ini, rajah yang diberi, maka lihat pada sini, tanda ini bermakna 90 darjah dan bahagian pentas ini mempunyai 90 darjah. Dan kita juga mempunyai 4 bahagian yang sama yang berlabel Y. Dan dalam langkah 1 kita telah mendapati bahawa setiap Y nilainya adalah 150 darjah. Jadi memandangkan dia mempunyai 7 sisi, jadi dia mempunyai 7 sudut. So hasil tambah sudut pendalaman bagi 7 sisi ini akan memberikan kita 900 darjah. Jadi di sini kita boleh lihat terdapat X satu sudut, kemudian terdapat 2 sudut iaitu 90 darjah dan terdapat 4 sudut yang berukuran 150 darjah yang juga merupakan Y yang kita cari tadi. Jadi untuk yang ini, hasil tambah dia memberikan kita 900 darjah kerana kesemua ini adalah sudut di dalam poligon yang mempunyai 7 sisi. Jadi di sini hasil tambah ini adalah 780 darjah. Maka X ataupun sudut bagi pentas adalah 900 darjah ditolakkan dengan 780 darjah dan kita akan mendapat 120 darjah. Jadi 120 darjah ini mewakili sudut bagi pentas. Seterusnya kita lihat kepada soalan 2. So rajah di bawah menunjukkan gabungan 2 buah pentagon sekata A, B, C, D, E dan E, F, G, H, I serta sebuah segitiga sama sisi A, E, F. Jadi di sini terdapat 3 bentuk. So, hitung sudut DEI. Sekarang kita nak carikan sudut DEI. Cuba kita lihat pada rajah DEI. DEI. Ini bermakna sudut berada di E, bahagian ini. Inilah sudut dia, sudut DEI. So, kita nak carikan berapakah nilai bagi sudut ini. Dan jika perhatikan pada rajah ini, gabungan ketiga-tiga poligon iaitu 2 pentagon sekata dan 1 segitiga sama sisi, di sini akan terbentuk ada 4 sudut. Jadi sudut yang pertama ialah sudut DEI ini, kemudian terdapat juga sudut di sebelah sini di dalam pentagon tersebut, kemudian pentagon yang bersebelahan dan juga dalam segitiga. Jadi 4 sudut ini akan membentuk satu putaran lengkap. Dan kita tahu bahawa satu putaran lengkap sudutnya adalah 360 darjah. So kita akan applykan yang ini untuk mencari sudut DEI. Tapi sebelum itu, bagaimana kita nak carikan 3 sudut yang tersebut? Jadi langkah pertama, kita akan mencarikan sudut DEA dan sudut IEF. Dan kedua-dua sudut ini sebenarnya adalah sama kerana kedua-dua ini adalah pentagon sekata. Jadi untuk sudut DEA memandangkan dia ialah satu pentagon sekata, maka kita akan menggunakan formula ini di mana 5 ini merupakan bilangan sisi dalam pentagon tersebut. Jadi 5 tolak 2, hasil tolak kita darabkan dengan 180 darjah. Itu akan memberikan kita jumlah sudut pendalaman. Kemudian kita bahagikan dengan 5 kerana terdapat 5 sisi. Ini adalah
bilangan sisi, iaitu 5. Jadi daripada hasil tolak dan darab serta bahagi ini, kita akan mendapat 108 darjah. Dan 108 darjah ini bermakna sudut bagi DEA dan juga sudut bagi IEF. Jadi kita telah mencari sudut bagi dua pentagon tersebut. Sekarang bolehlah kita sambung dengan langkah 2. Bagi langkah 2, kita akan mencari sudut AEF yang juga merupakan sudut dalam segitiga sama sisi. Dan memandangkan dia sama sisi bermaknanya semua sisi adalah sama panjang dan dia merupakan poligon sekata. Kita menggunakan formula yang sama seperti di langkah 1. Jadi kita akan menggunakan 3 kerana bagi AEF ia adalah sudut di dalam segitiga yang mempunyai 3 sisi. Jadi 3 tolak 2 darab 180 darjah, kemudian bahagi dengan 3 kerana kita inginkan sudut bagi satu bucu. Maka sudut bagi AEF adalah 60 darjah. Jadi saya tuliskan dalam rajah, sudut AEF adalah 60 darjah dan sudut DEA dalam pentagon 108 darjah. Dalam pentagon yang satu lagi adalah sama 108 darjah. Jadi kita telah mempunyai 3 sudut dan kita bolehlah mencarikan sudut DEI dengan menggunakan konsep satu putaran lengkap nilainya ataupun sudutnya adalah 360 darjah. Jadi ini adalah langkah 3. Dalam langkah 3, kita akan tambahkan keempat-empat sudut dan hasil tambahnya akan memberikan kita 360 darjah. Jadi sudut DEI tambah dengan 2 darab 108 darjah. 2 ini disebabkan terdapat 2 pentagon segata di mana sudutnya adalah sama iaitu 108 darjah. Kemudian kita tambahkan dengan 60 darjah kerana 60 darjah adalah sudut dalam segitiga dan hasil tambah ini akan memberikan kita 360 darjah kerana kesemua sudut ini bermula dari satu titik. Jadi satu putaran lengkap hasil tambah sudutnya adalah 360 darjah. Daripada sini, sudut DEI tambah bahagian yang ini memberikan kita 276 darjah sama dengan 360 darjah. Maka sudut DEI sama dengan 360 darjah tolak 276 darjah dan kita akan mendapat 84 darjah. Maka sudut DEI adalah 84 darjah. Sekarang kita lihat pula pada latihan subtajuk 4.2 muka surat 24. Jadi pada soalan 3, rajah 3 menunjukkan sebuah pentagon KMOPQ dan terdapat sebuah segitiga sama sisi LMN di dalamnya. JKLM ialah garis lurus. Jadi kita mempunyai sebuah pentagon KMOPQ dan juga segitiga sama sisi LMN. Kemudian dikatakan JKLM ialah garis lurus. Cari nilai X. Cuba kita lihat pada rajah di manakah kedudukan untuk X. Jadi dalam rajah 3, didapati X ialah berada di Q, bucu Q terdapat 1X, kemudian di bucu O terdapat juga 1X, X tambah 20 darjah. Jadi X ini mewakili sudut pedalaman bagi pentagon. Pentagon kita dah tahu adalah sebuah poligon yang mempunyai 5 sisi. Kemudian
Terdapat juga segitiga sama sisi LMN. So, segitiga adalah sama sisi. Bila sama sisi, maknanya setiap sisi adalah sama panjang dan setiap sudut pun adalah sama. Sudut pedalamannya adalah sama. Jadi, melihatkan X ini berada pada sudut pedalaman bagi pentagon, maka kita akan menggunakan konsep sudut pedalaman untuk mencarikan nilai X. So, kita lihat pada satu persatu, diberikan pada titik O, pada bucu O, sudut pedalamannya ialah X tambah 20 darjah. Pada bucu Q, sudut pedalamannya ialah X. Pada bucu K, sudut pedalamannya adalah 135 darjah. Kemudian, sudut-sudut yang lain tidak dinyatakan berapa nilainya. So, saya highlightkan dahulu supaya kita dapat lihat. So, tinggal P dan M yang kita tidak tahu berapa nilai sudut-sudut tersebut, sudut pedalaman tersebut. Tapi cuba lihat pada P. P diberikan 125 darjah ini ialah sudut peluaran. Jadi, kita boleh gunakan 125 darjah ini untuk mencarikan sudut pedalaman di P. Jadi, langkah yang pertama, kita akan mencarikan nilai sudut pedalaman di P dengan menggunakan konsep satu putaran lengkap adalah 360 darjah. So, di P, 125 darjah mewakili sudut peluaran, maka selebihnya mewakili sudut pedalaman di P. Jadi, sudut pedalaman di P ialah 360 darjah tolak 125 darjah. Dan hasil tolak akan memberikan kita 235 darjah. Bermakna di P ini, sudutnya adalah 235 darjah. So, sekarang kita dah ada sudut di O, P, Q dan K. Tinggal sudut di M. Untuk M, kita akan melihat kepada segitiga sama sisi LMN untuk mencarikan sudut di M. Jadi, itu adalah langkah kedua. Dalam langkah kedua, kita akan menggunakan formula untuk mencarikan sudut pedalaman bagi segitiga sama sisi. Jadi, 3 tolak 2. 3 disebabkan oleh ini adalah satu segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi. Jadi, 3 tolak 2 darab 180 darjah. Ini merupakan jumlah sudut pedalaman dalam suatu segitiga. Dan bahagi dengan 3 kerana kita inginkan nilai untuk satu sudut pedalaman tersebut. Maka di sini, 3 tolak 2 ialah 1 darab 180 darjah bahagi 3. Dan nilainya adalah 60 darjah. Maka sudut di LMN adalah 60 darjah. Jadi kita lihat kembali pada rajah yang diberi ini, kita telah pun mempunyai di P 235 darjah, di K 135 darjah, di M terdapat 60 darjah dan di O dan Q yang mempunyai sebutan X. Jadi hasil tambah ke 5 sudut pedalaman ini akan memberikan kita 540 darjah. So, bagaimana mendapat 540 darjah? Saya akan tunjukkan dalam langkah ketiga. Jadi, hasil tambah sudut pedalaman pentagon KMOPQ, kita gunakan formula yang ini, yang boleh pelajar rujuk pada buku teks ataupun buku rujukan. So, 5 tolak 2 darab 180 darjah. 5 disebabkan pentagon mempunyai 5 sisi. Jadi, 5 tolak 2 ialah 3. 3 darab 180 darjah dan memberikan kita 540 darjah. So, that's how kita mendapatkan 540 darjah bagi hasil tambah sudut pedalaman pentagon KMOPQ. Seterusnya, bolehlah kita applykan langkah 3 ataupun nilai 540 darjah ini untuk mencarikan sudut ataupun nilai bagi X.
Jadi dalam langkah 4, iaitu langkah yang terakhir, kita akan menggunakan sudut pedalaman yang diberi dalam rajah 3. Jadi X tambah 20 darjah itu adalah sudut di O. Kemudian 200 tambah 235 darjah iaitu sudut di P. Tambah X sudut di Q. Kemudian tambah 135 darjah iaitu sudut di K. Dan akhir sekali tambah 60 darjah iaitu sudut di M. Hasil tambah ini akan memberikan kita 540 darjah kerana kelima-lima sudut ini berada di dalam sebuah pentagon. Seterusnya, sebutan serupa iaitu X dan X kita tambahkan, jadi kita mendapat 2X. Dan sudut-sudut yang lain bila ditambahkan akan menjadi 450 darjah. So, hasil tambah ini memberikan kita masih sama iaitu 540 darjah. Jadi 2X sama dengan 540 darjah tolak dengan 450 darjah. Dan ini akan memberikan kita 90 darjah. Jadi 1X, 2X adalah 90 darjah. Jadi 1X adalah 90 darjah bahagi 2. Akhir sekali kita akan mendapat X ialah 45 darjah. Sekarang kita lihat pula pada Masteri Kandiri muka surat 26. Jadi untuk soalan 6, rajah di bawah menunjukkan sebuah heptagon B, C, D, E, F, G, H dan A, B, C ialah garis lurus. Hitung nilai P tolak Q tambah R. So, dalam rajah yang besar ini, keseluruhan ini B, C, D, E, F, G, H ialah satu heptagon. Heptagon iaitu mempunyai 7 sisi. Dan kita lihat identify where is the sudut untuk P, Q dan R. So, P berada di G, Q berada di bucu E dan R berada di bucu D. Sebelum itu, lihat pula pada arrow pada garisan ini. Arrow ini menunjukkan garisan BH dan CD adalah selari. Jadi, kita akan mengaplikasikan pemahaman tentang garis selari dan sudut-sudut pada garisan selari. Jadi, cuba kita lihat pada kotak hijau ini. So, jika diberikan dua garisan yang selari dan satu garisan yang silang pada garisan selari ini, maka sudut yang terbentuk di dalam adalah sudut pedalaman. Dan hasil tambah sudut pedalaman ini ialah 180 darjah. Bermakna apabila sudut C tambah sudut D, nilainya adalah 180 darjah. Jadi lihat kembali pada rajah yang diberi di sebelah kiri. BH dan CD adalah garisan selari dan sudut pedalamannya adalah yang telah saya lukiskan ini. Jadi, kita boleh kata sudut CBH apabila ditambahkan dengan sudut DCB, nilainya adalah 180 darjah. Jadi, dengan merujuk kepada gambar rajah, sudut kedua-dua sudut ini hasil tambahnya adalah 180 darjah. Kemudian diberikan 100 darjah di H, 110 darjah di F, 115 darjah di D, terdapat R dan Q sebagai sudut pedalaman. Bagaimana pula sudut pedalaman di E? Okey, ini bagaikan satu putaran lengkap. Jadi sebelum soalan-soalan sebelum ini telah pun kita merujuk kepada satu putaran lengkap, nilainya adalah 360 darjah. Maka sudut di E
adalah 360 darjah tolak Q, kerana Q ialah sudut perluaran. Jadi sudut pedalaman di E ialah 360 darjah tolak Q. Okey. Sekarang kita akan mencarikan jumlah hasil tambah sudut pedalaman bagi pentagon ini. Jadi langkah yang pertama, hasil tambah sudut pedalaman heptagon ialah 7 tolak 2 darab 180 darjah. 7 disebabkan heptagon mempunyai 7 sisi. Jadi 7 tolak 2 nilainya 5 darab 180 darjah dan hasilnya adalah 900 darjah. Bermakna kesemua sudut pedalaman dalam heptagon yang diberi apabila ditambahkan akan memberikan kita 900 darjah. Jadi kita akan melihat kepada langkah yang kedua. Langkah kedua, kita akan menambahkan semua sudut pedalaman. Jadi lihat di langkah 2, 100 darjah ialah sudut DH, tambah P iaitu sudut DG, tambah 110 darjah sudut DF, sudut DE merujuk kepada yang ini, dan 115 darjah tambah R di sudut bucu D, dan 180 darjah adalah merujuk kepada yang telah kita buatkan tadi, iaitu sudut DC dan B, disebabkan oleh dia ialah satu garisan selari. Maka hasil tambah ke semua sudut pedalaman ini akan memberikan kita 900 darjah yang telah kita cari dalam langkah 1. So, memandangkan terdapat kurungan, jadi kita akan bukakan kurungan, kemudian kita akan susunkan dan tambah mengikut sebutan serupa, sebutan tidak serupa. Jadi apabila kurungan dibuka, kita akan mendapat ni, bahagian ini, maka diberi ada sebutan P, positif P, kemudian ada Q, tolak Q, dan tambah R, 3 sebutan yang tidak serupa. So, ingat bila pindahkan tempat, pastikan membawa operasi di depannya juga. Kemudian untuk bahagian sudut, tambahkan ke semua sudut tersebut dan akan memberikan kita 865 darjah sama dengan 900 darjah. Jadi P tolak Q tambah R ialah bahagian ini 900 darjah tolak 865 darjah. Hasilnya ialah 35 darjah. Jadi kita telah mendapat P tolak Q tambah R, nilainya ialah 35 darjah.